Okay, Assalamualaikum. Nama saya Nur Alisa binti Nasyam, nombor matrik D19-11512. Okay, kami hari ini nak bentangkan tentang tajuk teori psikoanalisis. Kita mulakan dengan pengenalan. Teori psikoanalisis merupakan teori terawal yang menjadi asas kepada pemahaman psikologi manusia. Kemudian Freud memperkembangkan teori ini hasil kajiannya tentang penyakit histeria. Psikoanalisis juga diiktiraf sebagai satu kaedah bagi merawati seseorang individu yang mempunyai masalah emosi dan personaliti yang tertekan. Kemudian pelbagai teknik yang diperkenalkan oleh Freud seperti kaitan bebas, analisis mimpi dan juga analisis transference. Kemudian kita pergi kepada tokoh psikoanalisis iaitu Sigmund Freud. Saya akan menceritakan sedikit sebanyak tentang latar belakang Freud. Dilahirkan pada 6 Mei 1896 di sebuah bandar di Freiburg dan berketurunan Yahudi. Kemudian ketika Freud berumur 4 tahun, keluarganya telah berpindah ke Vienna, Austria dan membesar di sana. Freud merupakan seorang pelajar yang bijak dan menjadi pelajar yang sentiasa mendapat grade yang baik dalam peperiksaan. Kemudian pada tahun 1873, Freud memasuki University of Vienna dan memperoleh ijazah perubatan pada tahun 1881. Freud meneruskan kejayaannya sebagai seorang doktor dan penyelidik. Pada tahun 1886, Freud telah berkahwin dengan Martha Bernays dan dikurniakan 6 orang anak. Kemudian Freud menjalankan amalan sekretarinya sendiri dan lazimnya mengendalikan kes-kes histeria dengan bantuan Joseph Breuer. Kemudian pada tahun 1897 hingga 1899, Freud telah menulis satu karya yang penting iaitu The Interpretation of Grief. Pada tahun 1905, Freud telah mengeluarkan buku Three Contributions of Theory of Stasis. Bincangkan tentang perkembangan seksualiti kanak-kanak. Freud memperkenalkan kaedah perkaitan bebas, analisis mimpi dan juga analisis transference. Kemudian Freud berpindah ke England sebelum Perang Dunia Pertama meletus kerana merasakan tidak selamat lagi untuk tinggal di Vienna kerana faktor keturunannya. Kemudian Freud mempunyai tabiat merokok yang sangat teruk. Dia mengisap rokok sekitar 20 batang sehari yang telah menyebabkan beliau telah mendapat kanser mulut dan rahang pada tahun 1923. Kemudian pada tahun 1909, Freud telah meninggal dunia di London disebabkan kanser yang dihadapinya. Kemudian kita pergi kepada konsep asas. Kat sini konsep asas terdapat 3, struktur personality, struktur pemikiran dan juga peringkat perkembangan. Struktur pemikiran terdapat 3, sedar, separasedar dan juga bawah sedar. Sedar, pemikiran sedar merujuk kepada apa yang disedari pada masa tertentu, terutamanya persepsi masa kini, kenangan, pemikiran, fantasi dan perkara lain yang disedari. Kemudian separasedar meliputi apa-apa ingatan yang mudah diingati atau perkara yang mudah dibawa ke parasedar. Contohnya, kenangan masa kecil yang tidak ingat dengan jelas tetapi masih boleh mengenangnya semula apabila disuruh. Kemudian kita pergi kepada bawah sedar. Bahagian yang paling besar adalah pemikiran bawah sedar di mana tersimpannya naluri rangsangan dan kenang-kenangan yang buruk serta emosi yang berkaitan dengan trauma yang tidak mahu diingati. Okay, kita pergi kepada struktur personality. Terdapat 3 juga iaitu id, ego dan juga super ego. Id, dorongan kenikmatan ataupun keseronokan. Id merupakan sistem personality asas dan bersifat neutral. Id merupakan sumber tenaga sakit asas dan desakan atau naluri. Dan id juga wujud sejak lahir dan tidak perlu dipelajari oleh individu. Kemudian bertindak berdasarkan naluri keseronokan iaitu pleasure principle. Kemudian merupakan dorongan naluri insting yang berkaitan dengan prinsip keseronokan tanpa mempedulikan tentang realiti dan pertimbangan dari segi moral dan logikal. Sistem asal personality dilahirkan bersama dengan manusia. Matlamat asasnya untuk memuaskan nafsu naluri semata-mata dan tidak pernah matang walaupun umur seseorang itu bertambah. Ianya tidak teratur, tidak rasional. Bawah sedar, orientasi berkenaan kepuasan. Ia juga sumber asal bagi libido. Okey, kita pergi kepada ego. Dorongan prinsip realiti berasal daripada id. Kemudian badan eksekutif ataupun traffic cop yang mengawal personality, mengawal jenis tindakan, pilih persetaraan dan menentukan naluri mana yang akan dipuaskan, bertindak berdasarkan prinsip realiti, perlu berfikir waras, logik dan juga rasional. Kemudian ego mempunyai kuasa atau kawalan ke atas fungsi kognitif dan juga intelektual. Kita pergi kepada super ego pula iaitu dorongan prinsip moral. Badan kehakiman menentukan sesuatu tingkah laku baik ataupun buruk.
bersifat idealistik, nilai yang diturunkan dari generasi ke generasi, bertanggungjawab menjaga ego dari menentukan ganjaran ataupun dendaan, kemudian berpunca daripada tenaga id yang telah menerima peraturan, tenaga utama menyekat desakan id ataupun seks. Assalamualaikum, nama saya Farhanan Faika binti Cik Awang. Nama matrik saya D1911559. Okey, terdapat 5 perkembangan psikoseksual iaitu peringkat mulut, peringkat dubur, peringkat zakar dan faraj, peringkat latensi dan peringkat syahwat. Okey, terdapat beberapa pandangan teori terhadap kejadian manusia iaitu Freud menyatakan bahawa seseorang individu normal adalah mereka yang dapat menikmati kehidupan dengan kasih sayang dan bekerja. Seterusnya, pendekatan ini juga telah memberi perhatian kepada proses-proses dalaman individu, tingkah laku luaran, pengalaman masa lampau dan kini, dan keadaan sosial seseorang. Dan seterusnya, tenaga determinisme psikik merupakan tenaga penyebab yang mengakibatkan tingkah laku fizikal dan mental manusia. Seterusnya, teknik psikoanalisis. Terdapat 4 teknik psikoanalisis iaitu free association, transference analysis, resistance analysis dan interpretation. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syazwal Izzah bin Ruslan, Metrik di 183 11453, akan menerangkan tentang matlamat terapi, peranan kaunselor dan peranan klien. Okey, matlamat terapi. Yang pertama, membentuk semula struktur personaliti individu iaitu ID, ego dan superego agar beroperasi dengan seimbang. Menurut Freud, individu adalah hasil masa lampau, maka personaliti boleh diubah dengan memahami pengalaman tersebut. Yang kedua, menguatkan ego serta membawa semua pengalaman yang berada di bawah menjadi sedar. Yang ketiga, untuk membantu klien mencapai kesedaran diri, kejujuran dan hubungan interpersonal yang lebih efektif dan mempunyai kawalan yang lebih baik terhadap desakan tidak rasional dan ID. Okey, seterusnya peranan kaunselor. Yang pertama, kaunselor perlu berusaha menggalakkan klien memprojek perasaan yang peribadi pada peringkat awal hidup. Proses memprojek ni adalah proses pemindahan.